Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini cikgu akan ajak sains tajuk bunyi. Objektif hari ini ialah murid dapat menyenaraikan cara menghasilkan bunyi dan kriteria kejayaan murid adalah dapat menyatakan dua contoh bunyi yang dihasilkan oleh getaran dan murid dapat menyatakan satu contoh fenomena yang dihasilkan oleh pantulan. Anak-anak, lihat buku teks muka surat 112, getaran dan bunyi. Ya, dalam buku teks ada gambar. Anak-anak lihat gambar dalam buku teks iaitu persembahan pancaragam sekolah. Yang pertama, lihat seorang pelajar lelaki sedang meniup seruling. Udara di dalam seruling bergetar. Inilah cara bunyi dihasilkan melalui tiupan. Yang kedua, anak-anak lihat gambar budak perempuan, pelajar perempuan sedang bermain xilofon. Bar xilofon akan bergetar melalui cara ketukan. Seterusnya, anak-anak lihat pelajar bermain simbal. Kepingan simbal bergetar apabila ditepuk. Ada juga dalam tu dua pelajar bermain biola dan bermain gitar. Ya. Tali akan dipetik. Ya, dipetik akan bergetar melalui permainan alat muzik gitar. Seterusnya, biola digesek dan bergetar dan menghasilkan bunyi. Inilah 5 cara bunyi dihasilkan. Ya, 5 cara bunyi dihasilkan iaitu tiupan, ketukan, tepukan, petikan atau gesekkan. Anak-anak boleh rujuk buku teks muka surat 114, bunyi bergerak. Lihat gambar di dalam buku teks, iaitu ada gambar situasi, 2 gambar. Yang pertama, gambar penjual aiskrim yang menjual aiskrim dengan membunyikan loceng. Di situ, anak-anak boleh lihat Faris, Teruni dan Milan mendengar bunyi loceng di tempat yang berbeza. Mengapa? Mengapa mereka boleh mendengar bunyi loceng tersebut? Yang kedua, ini anak-anak selalu dengar dekat sekolah. Bunyi loceng di sekolah. Terutama pada waktu rehat dan pada tamat persekolahan. Mengapa anak-anak boleh dengar walaupun berada di kelas berbeza? Okey. Mengapa anak-anak? Iaitu kerana bunyi bergerak ke semua arah. Anak-anak rujuk muka surat 115 iaitu tengok situasi gambar di mana gambar kita dapati Faris dan keluarganya berpindah ke rumah baru dan bercakap dalam bilik kosong dan dia mendengar suaranya semula. Ia dipanggil Gema. Apabila dengar suara, kita panggil Gema. Arah sebab dia pantulan bunyi. Hello, 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 hello. Dia akan bunyi begitu. Dan suara akan mempunyai pantulan apabila terkena permukaan yang keras
boleh dipantulkan atau dipanggil gema. Contoh dia menjerit di dalam gua, menjerit di dalam bilik kosong. Namun begitu, ada juga tempat kita bercakap di rumah kita apabila penuh barang, suara tidak bergema lagi kerana dinding tu dah bukan keras, dia boleh diserap, ya. Contohnya di dinding yang bunyi bekas telur ataupun bilik karaoke, ya. Dah suara tidak bergema lagi. Anak-anak sekalian, apa yang anak perlu faham pelajaran kita pada hari ini? Yang pertama, bagaimana bunyi dihasilkan? Bunyi dihasilkan oleh getaran. Yang kedua, ada 5 cara bunyi boleh dihasilkan. Iaitu apa anak-anak? Tiupan, ketukan, petikan, gesekkan dan tepukan. Bunyi bergerak ke semua arah. Bunyi juga boleh dipantulkan. Ya, bunyi juga boleh dipantulkan. Itu pelajaran yang kita belajar pada hari ini. Selamat belajar.